Dengan sanadnya Imam Bukhari beriwayatkan daripada Abi Hurairah, daripada Nabi SAW, baginda bersabda, sesiapa yang beriman dengan Allah dan Rasulnya, dia mendirikan sembahyang, berpuasa bulan Ramadan, maka Allah menjamin untuk memasukkannya ke dalam syurga, sama ada dia berhijrah di jalan Allah ataupun duduk di buminya di mana dia dilahirkan. Mereka bertanya, wahai Rasulullah, bolehkah kami ceritakan perkara ini kepada orang ramai? Nabi SAW seterusnya bersabda, sesungguhnya di dalam syurga ada 100 darjat. Allah menyediakannya untuk orang-orang yang berjuang di jalannya. Setiap 2 darjat, ma bainahuma, ini jarak antara keduanya ialah sejauh langit dan bumi. Kalau kamu memohon kepada Allah, kamu mintalah dengannya Al-Firdaus, kerana ia adalah syurga yang paling istimewa dan tertinggi. Di atasnya Arash Ar-Rahman, dan daripadanya lah terpancar sungai-sungai syurga. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Abi Dzar, beliau berkata, aku masuk ke masjid ketika Rasulullah SAW sedang duduk. Apabila matahari terbenam, baginda berkata, wahai Abu Dzar, tahukah kamu kemanakah matahari ini pergi? Qala Abu Dzar berkata, aku berkata, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Qala Nabi SAW bersabda, sesungguhnya ia pergi meminta izin untuk bersujud, lalu diizinkan kepadanya untuk sujud, dan seolah-olah dikatakan kepadanya, kembalilah dari tempat engkau datang tadi. Ketika itu ia naik dari sebelah baratnya. Thumma qara'a, kemudian Nabi SAW membaca, dzalika mustaqarrul laha, itulah tempat tetapnya, tempat tetap baginya, dalam qiraat Abdullah, yakni dalam bacaan Abdullah, yakni dalam tafsiran dialah. Dengan sanadnya Imam Bukhari beriwayatkan daripada Zaid bin Thabit, beliau menceritakan kepada Ibnu Sabbaq, katanya, Abu Bakar telah menghantar orang kepadaku untuk aku mencari Al-Quran, sehinggalah aku mendapati akhir surah At-Taubah ada pada Abi Khuzaimah Al-Ansari, yang mana aku tidak mendapatinya pada orang lain, yaitu laqad ja'akum rasulun min anfusikum, hingga ke akhir, hingga kepada penutup surah Bara'ah. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan seperti itu juga, cuma dia kata ma'a Abi Khuzaimah Al-Ansari. Seperti itu juga dengan sanad yang lain. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Ibnu Abbas, beliau berkata, Nabi SAW selalu berkata pada ketika ditimpa indal karab, pada ketika ditimpa kesusahan, la ilaha illallah al-alimul halim, tiada Tuhan melainkan Allah yang maha bijaksana, yang maha mengetahui dan maha penyantun. La ilaha illahu, tiada Tuhan melainkan dia, Rabbul arshil azim, Tuhan ampunya arash yang agung. La ilaha illahu, tiada Tuhan melainkan dia, Tuhan langit-langit dan Tuhan bumi, Tuhan dan Tuhan ampunya arash yang mulia. Ataupun arash yang sangat berharga, Al-Karim, sangat bernilai. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Abi Sa'id Al-Khudri, daripada Nabi SAW, baginda bersabda, manusia akan pingsan pada hari kiamat nanti. Apabila sedar, tiba-tiba aku dapati Musa sudah pun memegang tiang, salah satu tiang arash. Wa qala Al-Majishun meriwayatkan daripada Abdullah bin Al-Fadl, daripada Abi Salamah, daripada Abi Hurairah,
daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, maka aku orang yang mula-mula bangkit, mula-mula sedar, aku dapati Musa pada ketika itu sudah pun memegang arasy. Ini bab firman Allah, ta'rujul malaikatu warruhu ilaih, malaikat dan ruh naik kepadanya. Dan firman-Nya, ilaihi yas'adul kalimut thayyib, kepadanya lah naik ucapan-ucapan yang baik ataupun amalan-amalan yang baik. Abu Jamrah meriwayatkan daripada Ibnu Abbas, Abu Dzar mendapat berita tentang kebangkitan Nabi SAW. Dia pun berkata kepada saudaranya, pergilah dapatkan pengetahuan tentang orang yang mendakwa dia mendapat wahyu dari langit itu kepadaku. Qala Mujahid berkata, al-amalus salih yarfa'ul kalimat thayyib. Amal salih mengangkat ucapan-ucapan yang baik. Yuqalu dzil ma'arij, al-malaikah dzil ma'arij, Tuhan yang mempunyai tempat naik. Ini malaikat, yang tempat naik, malaikat naik kepada Allah, yakni untuk menghadap Allah. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Abi Hurairah bahawa Rasulullah SAW bersabda, bergilir-gilir datang kepadamu malaikat pada waktu malam dan beberapa malaikat pada waktu siang, dan mereka berkumpul bersama pada sembahyang asar dan sembahyang fajar. Kemudian naik yang bermalam di antara kamu ke atas. Lalu Tuhan mereka bertanya mereka, padahal Dia Maha mengetahui, tanya tentang kamu, bagaimana kamu tinggalkan hamba-hambaku? Mereka menjawab, kami tinggalkan mereka dalam keadaan mereka bersembahyang. Kami datang kepada mereka ketika mereka sedang bersembahyang. Dengan sanad satu lagi, Imam Bukhari buat mari daripada Abi Salih, daripada Abi Hurairah, katanya Rasulullah SAW bersabda, sesiapa yang memberi sedekah bi'idli tamratin, sekadar ataupun sebanyak satu tamar, biji tamar, daripada hasil usahanya yang baik, yang halal, dan tidak akan naik kepada Allah kecuali yang baik, maka sesungguhnya Allah menerimanya dengan tangan kanannya. Kemudian Allah membelanya ataupun memperbesarkannya untuk tuannya, seperti mana seseorang kamu membela anak binatangnya sehingga ia menjadi seperti bukit. Warqa meriwayatkan daripada Abdullah bin Dinar, daripada Sa'id bin Yasar, daripada Abi Hurairah, hadis ini juga daripada Nabi SAW dengan lafaz, dan tidaklah akan naik kepada Allah kecuali yang baik. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Ibnu Abbas bahawa Nabi SAW selalu berdoa dengan beberapa perkara ini pada ketika ditimpa kesusahan. La ilaha illallahul azimul halim, la ilaha illallah rabbul arshil azim, la ilaha illallah rabbus samawat wa rabbul arshil karim. Semua tadi. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Abi Sa'id, beliau berkata, pernah dibawakan kepada Nabi SAW sedikit emas. Nabi SAW pun membahagikannya di antara 4 orang. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Abi Sa'id lagi, katanya Ali telah menghantar ketika beliau berada di Yaman kepada Nabi SAW sedikit emas yang belum lagi dibersihkan, yang masih ada tanah-tanahnya. Baginda pun membahagikannya di antara Aqra' bin Habis Al-Hanzali daripada Bani Mujashih, dan yang keduanya Uyainah bin Hisn bin Badr Al-Fazari, dan Alqamah bin Ulatha Al-Amiri, dan yang keempatnya Zaid Al-Khayl
At-Tai. Dan dia ni juga seorang daripada Bani Nabhan. Fataghaddabat Quraisy wal Ansar. Orang-orang Quraisy yang baru masuk Islam berasa marah, dan begitu juga orang-orang Ansar. Faqalu, mereka berkata, beliau, yakni Nabi SAW memberikannya kepada pembesar-pembesar daripada orang Najd, dan baginda membiarkan kita, tidak memberikan kepada kita. Nabi SAW bersabda, aku hanya mahu menjinakkan hati mereka. Tiba-tiba ketika itu datang seorang lelaki, ghairul ainain, yang cekung matanya, yang matanya ke dalam masuk, nati'ul jabin, dahinya membonjol, dahinya terkeluar gitu, kathul lihyah, lebat janggutnya, musyriful wajnatain, dan timbul tulang pipinya, atas pipinya itu timbul, mahluqur ra's, bercukur kepalanya, yakni kepalanya bercukur, botak. Faqala, dia terus berkata, wahai Muhammad, takutlah kepada Allah. Ketika itu Nabi SAW bersabda, siapa akan taat kepada Allah kalau aku pun derhaka kepadanya? Allah percaya kepadaku untuk menyampaikan ajarannya kepada penduduk bumi, tetapi kamu pula tidak mempercayaiku. Tiba-tiba ketika itu ada salah seorang daripada sekian ramai sahabat itu minta untuk membunuh orang itu, minta dengan Nabi untuk membunuh orang itu. Saya rasa orang itu ialah Khalid bin Al-Walid, tetapi Nabi SAW menghalangnya. Apabila orang itu pergi, qala, Nabi SAW bersabda, inna min dhi'i hadha, sesungguhnya akan ada daripada keturunan dia ni satu kumpulan orang yang akan membaca Al-Quran, tetapi bacaannya tidak melepasi halqum mereka. Yamruquna minal Islam muruqas sahmi minar ramiyah, mereka akan keluar daripada Islam seperti keluarnya anak panah daripada binatang yang dipanah. Mereka akan membunuh orang Islam dan akan membiarkan penyembah-penyembah berhala. La in adraktuhum, kalau aku sempat dengan mereka, pasti akan kubunuh mereka seperti mana dibunuhnya kaum Ad. Dengan sanadnya, Imam Bukhari beriwayatkan daripada Abi Dzar, beliau berkata, pernah aku bertanya Nabi SAW tentang firman Allah, wasyamsu tajri li mustaqarril laha, matahari itu berjalan kepada suatu ketetapan untuknya, yakni kepada suatu masa yang ditetapkan untuknya. Qala, Nabi SAW bersabda, mustaqarruha, tempat tetapnya matahari itu ialah di bawah arasy. Itulah, kita masih lagi nak baki hadis ni masih lagi berkenaan dengan arasy, berkenaan dengan arasy. Bab qauli wa kana arsyu 'alal ma', di bawah bab itu lagi. Jadi hari ini sambungan lagi lah. Hak mula-mula tadi kita baca riwayat daripada Abi Hurairah, Nabi SAW bersabda, orang yang beriman dengan Allah dan Rasulnya, mendirikan sembahyang, berpuasa bulan Ramadan, maka Allah jamin. Jadi kita terjemah begitu paling baik. Tak boleh terjemah macam Mu'tazilah terjemah, dia terjemah lagu lain, maka menjadi wajib kepada Allah. Gitu dia terjemah, menjadi mesti kepada Allah, menjadi wajib kepada Allah. Itu tak kena.